namun kita berdoakan agar Allah menjadikan niat kita semua ikhlas dan niat mereka juga ikhlas, supaya mati mereka tidak sia-sia. Adakah arak yang dimasak bersama makanan halal dimakan? Tentang ni saya dah jawab begitu. Para ulama berbincang dalam masalah ini. Adakah arak itu najis ataupun tidak? Itu dulu. Pertama, kita kena tahu arak ini haramnya kenapa? Kerana iskar, kerana dia memabukkan. Jika ia tidak memabukkan, maka ia tidak dinamakan dengan arak, maka ia tidak haram. Kalau ada air anggur, kita simpan, kita minum tak mabuk, ia bukan arak. Maka ribina ke apa arak, bukan arak lah. Kalau ia memabukkan, walaupun air rambutan yang kita simpan, minum-minum mabuk, langkah satu, dua tapak belakang mabuk, maka dia adalah arak, kerana masalahnya ialah memabukkan. Maka dengan itu haramnya arak kerana memabukkan. Satu. Kedua, arak yang memabukkan itu najis ataupun tidak. Dua. Mula-mula dia air rambutan, dia tentu tak najis. Ataupun dia air nenas. Tuan-tuan yang belajar dalam sains, tuan-tuan tahu macam mana proses membuat etanol. Dia air nenas umpamanya, proses-proses dia jadi misalnya alkohol. Lalu bila minum mabuk, ataupun air apa-apa mabuk. Semasa dia air rambutan, dia tidak, tentulah tidak najis untuk pegang dia. Tapi apabila dia telah menjadi arak, adakah dia najis ataupun tidak? Itu timbul perbincangan ulama. Dia najis ataupun tidak? Kerana dia tadi kita kena tahu dia anggur tahu. Dia rambutan. Nanti bila anggur itu diperam pula, dia bertukar menjadi cuka, boleh diminum. Jadi para ulama terbahagi dalam masalah arak haram kerana mabuk, semua sepakat, tak ada masalah. Cumanya dia najis ataupun tidak. Satu kelompok kata arak najis. Dalil antaranya mereka sebut kerana Allah sebut innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, berhala, menenung nasib adalah keji, adalah rijsun, najis daripada perbuatan syaitan. Perkataan rijsun, najis tadi, digunakan oleh para ulama bahagian pertama ini, menyatakan maka dengan itu arak ini najis. Pasal Tuhan kata rijsun. Golongan ulama yang kedua kata arak tidak najis. Perkataan rijsun di situ bermaksud najis, yang dimaksudkan di situ ialah keji. Bukan maksud najis macam kita najis dadah, bukan pegang dia tu najis, nilai dia tu najis, nilai dia tu kotor. Tuan faham? Maka Quran kata innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrikin itu najis. Adakah kalau kita pegang orang musyrikin najis? Tak, nilai akidahnya najis. Satu. Kedua, mereka kata kalau kita kata arak tu najis kerana ayat tadi, kita kena najiskan semua benda yang disebut. Dia kata sesungguhnya arak, judi, berhala, menenung nasib adalah najis. Maka dengan itu adakah kalau kita pegang daun judi tu, apa ketah pakau kita pegang tu, adakah dia najis? Kita pegang berhala batu tu, adakah dia najis? Dia kata tidak najis. Tapi Quran kata najis dari segi nilai dia. Mana boleh kita hanya najiskan arak, tiba-tiba batu berhala kita tak najiskan? Adakah pegang batu berhala najis? Batu berhala tu batu, dia ketuk-ketuk, dia ambil seketul tak tu jadi najis, dia jadi berhala. Ada kalau kita pegang dia najis ataupun tidak? Mereka kata tidak. Kalau tidak, maka kalau dia tidak najis, ayat tu semua arak, judi, berhala, menenung nasib adalah najis. Maka najis di sini, najisnya ialah najis nilai, bukan najis hakiki, kata mereka. Kalau pendapat kedua itu dipegang, maka berarti alkohol tidak najis.
Kerana punca orang mengharam menajiskan alkohol kerana ia sebahagian daripada arak. Saya menyokong yang kedua. Arak ni bukan dia najis, tetapi dia haram. Bukan semua yang haram tu najis. Tuan-tuan makan buah yang mabuk, makan mabuk. Mabuk haram tuan-tuan makan. Tapi adakah dia najis? Dia tak. Ada benda yang haram tak najis. Rantai emas haram lelaki pakai, tapi dia tidak najis. Bukan semua yang haram itu najis. Sutera haram lelaki pakai, tapi ia tak najis, wanita boleh pakai. Kalau demikian, adakah arak najis? Ulama khilaf. Satu kata tang haram tu tak ada petikai lah. Sekali tuan-tuan tu, oh ada ulama kata tak haram tu, boleh kau balik try malam ni. Jangan. Hak tu memang kena ketok dah sekali. Memang dia tak dengar mana abang apa. Tentang haram, dia haram, tapi dia najis ataupun tidak. Maksudnya kalau arak tadi, ya katalah anggur tadi yang mabuk tertumpahlah kena baju, adakah baju tu tak sah digunakan untuk salat? Air anggur tadi. Itu maksudnya. Bagi kumpulan ulama yang kata tidak najis, maka tak najislah alkohol apa saja yang dianggap najis itu tak najis. Dan inilah fatwa yang disokong oleh kebanyakan dunia Arab sekarang. Tuan-tuan kalau tanya saya pun, perfume tuan-tuan tu saya pun kata tak najis lah, di atas fatwa tu lah. Kerana saya kata dia lebih menasabah, lebih kuat dari segi sandaran dia, dan lebih kuat dari segi argumen dia. Oh, saya tak mau Zat, saya perfume nak kau saya tak mau, saya najis. Tak apalah, hang kata najis, saya dah habaq lah tadi, hang tak usah pakai lah. Bukan rukun hang kena pakai pun. Lepas tu kawan pakai, saya marah benda najis. Hang tak boleh marah, pasal hang kena tahu mereka ada alasannya. Hang tak mau tak apa, untuk hang bukan benda wajib pun. Okey. Bagi golongan yang kata arak tu najis, jika arak tu dibubuh di dalam masakan, tentu masakan menjadi najis. Tuan-tuan, maka haram. Clear tuan? Tapi golongan yang kedua yang kata arak tak najis, dia masak-masak, dia bubuh arak dengan bahan panas api tu, arak itu bertukar sifat, tak mabuk lagi berdasarkan proses kimia. Kalau dibuktikan tak mabuk lagi dan tidak ada kesan yang memabukkan, maka golongan ulama yang kedua kata tidak haram. Tuan-tuan faham? Tuan-tuan dapat tak tuan-tuan? Tuan-tuan jangan lena sikit, buka sikit. Sekali balik pakai pergi cari barang. Maksudnya bagi golongan yang kata dia najis, bila kena makanan jadi najis, sekalipun tak mabuk tetap jadi najis, tak boleh lah. Walaupun tak mabuk tapi dia najis. Bagi golongan yang kata tak najis tadi, bila dimasukkan dalam apa-apa masakan, tiba-tiba bom, dia bakar, tak ada lagi nilai arak di situ. Kalau dia ambil secara saintifik, secara kajian kimia, tak ada nilai arak, dan tak ada saintis kata mabuk. Misalnya saya kata tak ada, no, dia tak ada lagi